Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa ba'du. Jama'atul kiram, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Ahlan wa sahlan ila multaqa mubarakah. Alhamdulillah ikhwan, kita duduk dalam majlis ta'lim. Majlis kita majlis ta'lim. Ada kalanya majlis ta'lim dalam bentuk soal jawab, ada kalanya majlis ta'lim dalam bentuk kita kata ta'aruf, kenal mengenai. Ada masa majlis ta'lim dalam bentuk durus, yakni pelajaran-pelajaran disampaikan. Ada bentuk majlis ta'lim dalam bentuk kita sembang-sembang. Semua pattern majlis ta'lim ni Nabi buat dengan sahabat. Banyak hadis kita jumpa Nabi dengan sahabat, sahabat bertanya, Nabi jawab tanpa protokol. Tapi sahabat sangat menjaga adab. Iaitu Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat tentang ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang beriman, jangan kamu angkat suara kamu di atas suara Nabi. Ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Orang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Ini bahasanya lemah lembut ataupun bahasa yang sama makna. Jangan kamu tunjuk pandai di hadapan Allah dan Rasul, sehingga kan kamu tak dapat izin, kamu buat, sedangkan Rasulullah tidak bagi contoh pada kamu. Jadi kerana itu para sahabat duduk dalam lingkungan Nabi, mereka sangat mengambil manfaat, mereka mengambil kita kata faedah. Dalam safar hadis dikeluarkan, dalam hijrah hadis dikeluarkan. Hatta kita tengok dalam perang Tabuk, Nabi berkemah di Tabuk. Ada sahabat datang masuk dalam kemah Nabi. Nabi tahu tujuan dia datang, maka Nabi menyampaikan hadis pada dia tentang tanda-tanda hari kiamat. Wahai suasana tu suasana perang. Masih berlaku majlis ta'lim. Kerana itu majlis ta'lim kita ni berbagai-bagai lah. Kadang kita jalan sama-sama, kita berkelah, bersantai, kita bertanya, kita jawab. Bukan mesti ada mikrofon, Assalamualaikum, semua kena duduk dengar, tidak. Itu satu format pelajaran. Tapi dalam formatnya lain, dalam khutbah mungkin Nabi sampai ilmu sahabat mengambil pelajaran dengan begitu, sampai merah muka Nabi, berubah suara Nabi, ihmarat ainahu, mata Nabi berubah, wa ala sautahu, suara Nabi naik tinggi. Itu Nabi menyampaikan pelajaran di dalam di dalam khutbah. Tapi dalam khutbah raya pula Nabi sampaikan bentuk lain pula format dia, format bersantai. Sampai dalam khutbah raya Nabi kata, siapa di antara kamu yang nak duduk dengar, aku nak baca khutbah. Siapa yang rasa nak balik, tak payah dengar, pergilah balik. Faman syaa minkum falyadhhab wa man syaa minkum falyajlis. Siapa nak balik, siapa nak duduk bersantai. Jadi kerana itu kita pun cubalah buat majlis ilmu kita macam suasana macam tu. Jadi majlis ilmu Ahlus Sunnah ni dia sentiasa hidup. Ada masa macam dalam riwayat Muslim, Muawiyah bin Hakam As-Sulami, Nabi duduk dengan dia mai ke Nabi masuk Islam, dia semayang pertama dengan Nabi. Dia pun tak tahu hukum hakam ni semua ni nak semayang macam mana. Tengah semayang, orang bersin. Dia jawab, yarhamukallah. Jadi sah pertama tu pakai jigir ke dia. Dia tanya dia apa, jigir pasal apa? Dia cakap. Orang tepuk paha, suruh dia diam. Dia tanya apa? Akhirnya dia kata, dia boleh faham mereka nak suruh dia diam. Okay. Habis sembahyang,
Nabi tidak mengambil sesuatu yang agak agak serius. Nabi bagi salam, Nabi pusing, Nabi kata inna hadhihi salah. Nabi kata ni sembahyang, tak boleh ada kalam manusia, melainkan ada tasbih, ada qiraat, ada takbir, ada tahmid kepada Allah Ta'ala. Kata Muawiyah, aku tak pernah jumpa ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman. Aku bersumpah, aku tak pernah jumpa satu guru sebelum ni macam ni, dan aku percaya selepas ni tak ada guru yang macam ni. Ahsana ta'liman, sangat elok pelajaran dia. La darabani wala syatamani, dia tak maki aku, dia tak marah aku, dia tak menghina aku. Sebaliknya dia ajak sembahyang begini, sembahyang begini, sembahyang begini. Ini kita katakan bentuk-bentuk majlis ta'lim. Kerana itu saya suka mencadangkan kepada kita membaca buku ini. Buku ini menghimpunkan hadis-hadis yang sahih daripada buku Arab Nabiyul Karim Mu'alliman, diterjemah dalam bahasa Melayu, dibubuh nama Bersama Rasulullah Mendidik Generasi Idaman. Dalam bahasa Arab, Nabiyul Karim Mu'alliman, Nabi yang mulia ini adalah seorang guru, seorang mu'alliman. Dr. Fadli Ilahi ni, dia memuatkan kepada kita hampir 45 bab. 45 bab yang bab-bab ini berkaitan dengan kita mengenai Rasulullah daripada jalan dekat. Nabi dengan sahabat tu macam mana? Macam mana Nabi mendidik para sahabat? Nabi pilih waktu, Nabi pilih bahasa, Nabi memilih panggilan. Nabi sebelum mengajak, dia menenangkan para sahabat, dia tak menyusahkan para sahabat. Benda yang sahabat tak suka, Nabi tak buat. Sangat menarik kita baca buku ni, sangat menarik. Jadi elok buku ni. Kalau buat usrah pun bagus, ada ilmu. Ataupun kita beli, kita buat usrah di rumah pun bagus. Iaitu bersama Rasulullah, mendidik generasi idaman. Bagus, sangat bagus buku ni. Melihat kepada bab dia, ialah bersesuai lah. Kita pun kadang-kadang nak baca kitab Arab pun tak lepas. Bagi yang boleh kitab Arab, terus boleh kitab Arab asal dia, Nabiyul Karim Mu'alliman. Bagi kita, cuba tengok pertama bab yang dia pilih, dia nak cerita pada kita Nabi dalam menyampaikan ilmu pada sahabat. Nabi memilih waktu. Kadang-kadang satu hari Nabi duduk dengan sahabat, Nabi tak ajak apa. Kata Abdullah bin Mas'ud, hari 1, hari 2, hari 3 Nabi tak ajak, hari 4 Nabi tak ajak, hari 5 Nabi tak ajak. Kami duduk tunggu. Apa Nabi kata? Nabi kata, aku tahu hampa tunggu aku, tapi aku tak akan sampai apa-apa, sebab aku takut kamu jemu, aku takut kamu bosan. Jadi Nabi bagi masa mereka, apa yang mereka tahu, mereka pergi amal, pergi ajak keluarga mereka, sampaikan pada keluarga mereka. Nabi pilih waktu. Nabi memilih tempat. Ini bab yang dia buka. Bukan Nabi tengok bab, kadang dalam masjid, Nabi ajak dalam masjid, kadang-kadang dalam perjalanan macam haji. Macam kita hari ni nak pergi haji, buat kursus haji 16 minggu. Nabi dalam proses pergi haji mengajak haji. Dalam duk berjalan nak pergi haji tu, Nabi mula ajak haji. Nabi memilih tempat. Nabi mengajak para sahabat. Nabi mengajak bukan sahaja Nabi tuju pada satu orang, tapi Nabi mengajak kepada semua orang. Hatta dalam dakwah Nabi, kadang-kadang Nabi membetulkan wanita, membetulkan laki-laki, membetulkan kanak-kanak, membetulkan badawi, membetulkan mu'allaf, membetulkan si tua, si muda. Bahkan dalam dakwah Nabi ada membetulkan orang kafirin. Sangat menarik. Bila Nabi mendidik para sahabat, kita akan jumpa perkara-perkara yang sangat bermanfaat.
Dan bila Nabi dah ajak para sahabat, Nabi suka memilih sekali, 2 kali, 3 kali, repeat. Nabi kata para sahabat, Nabi kata farji', Nabi kita pergi ulang sembahyang hang, fa innaka lam tusalli, hang tak sembahyang lagi. Dia bangkit, dia pergi ulang. Dia mai duduk pula, Nabi kata farji', pergi ulang. Nabi pilih, praktikal dia macam tu. Nabi minta sahabat ulang. Ada masa Nabi cakap 3 kali, ada masa Nabi buat. Ini kita boleh belajar. Nabi memilih, ketika Nabi mengajak para sahabat ni, Nabi memilih bahasa. Memilih bahasa. Abu Hurairah, kita tahu Abu Hurairah, kadang-kadang Nabi sampaikan sesuatu, Nabi panggil sahabat tu dengan nama yang betul. Dengan nama yang betul. Sila Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi tak panggil sahabat dengan nama kunyah, gelaran Abu Hurairah, kan? Tetapi kadang-kadang Nabi panggil nama betul dia. Nabi sentuh dia. Nabi panggil nama betul dia. Kadang-kadang Nabi panggil nama gelak dia. Kita tahu Abu Hurairah ni mungkin terjemahan Melayu dia si bapak kucing. Tapi Abu Hurairah kata, aku tak pernah rasa seronok mendapat sesuatu melainkan ketika Nabi panggil aku Hira. Ketika Nabi panggil aku tu, aku rasa cukup seronok. Satu anugerah bahasa-bahasa yang, sebab lain daripada Abu Hurairah, Nabi tak panggil pun ke Abu Bakar Abu Hurairah, sebab bahasa tu tak sesuai ke Abu Bakar. Abu Bakar dia orang sensitif, nanti kecil hati dia. Abu Hurairah ni, bahasa kita ni dia orang yang kalau bahasa utara dia kata loklak lagu kita lah, kan? Loklak lagu kita, hang boleh tempuk, boleh sembang, boleh makan, boleh begitu. Dia seronok dengan Nabi. Masa dia dengan Nabi tidak lama, 3 tahun lebih sikit saja, tapi dia boleh menangkap. Dia boleh menangkap. Sehingga kan bila perang yang pertama dia sertai adalah perang Mu'tah, ketak lutut dia. Sebab dia tak pernah menghadapi Badar, dia tak pernah menghadapi Uhud. Peperangan yang pada dia besar adalah Mu'tah, 100,000 lawan 3,000. Para sahabat mula bagi nasihat pada dia, kami pernah berjumpa dengan sesuatu yang lebih besar daripada pertempuran ini. Jadi nanti kita baca buku ini, sama ada kita baca sendiri ataupun kita baca dalam keadaan berjemaah, sangat menarik. Nabiul Karim Mu'alliman. Beri buku ini, saya rasa sebab hadis-hadis dia telah pun ditapih, nanti banyak nota kaki yang dia buat, sangat bermanfaat kepada kita, sangat bermanfaat. Macam mana kita nak buat rujukan kembali, sangat amanah. Jadi kita boleh ambil manfaat daripada buku ini. Sangat menarik. Jadi kadang-kadang memang ilmu ni kadang-kadang dia pakai modal. Kadang-kadang dia pakai modal kita dalam ilmu. Yang kedua, saya nak cadangkan kepada kita, buku ini ditulis oleh Dr. Fadhal Ilahi. Yang kedua ini, buku ini bagus, lebih kurang dalam 87 muka surat. Yang ni kira beratus muka surat sikit lah. Ini lebih kurang ada 409 muka surat. 2 kali raya habis lah, insyaAllah. Kan? Pasal orang Melayu ni tercatat malas baca. Dia suka mendengar, dia malas baca. Buku yang kedua lebih kurang dari 85 muka surat. Elok, bagus kita jadikan dia sebagai teks kuliah. Iaitu ditulis oleh Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin. Tajuk dia Selangkah ke Arah Memahami As-Sunnah. Sangat bagus. Kenapa saya katakan bagus? Iaitu ketika saya baca buku ni, saya ingat lagi saya baca buku ni 4 kali. Ketika saya baca buku ni,
Iaitu ada benda yang Dr. Mazhar nak sampai pada kita secara ilmu, iaitu tentang dunia hadis. Tetapi dia tak sampai dalam bentuk mustalah, dia sampai dalam bentuk akidah. Ini sangat menarik, iaitu apakah tanggungjawab kita, tanggungjawab keimanan kita kepada Rasulullah. Kalau kita masuk ilmu hadis ni, kita buka satu tajuk hari ni kita mengaji mustalah, apa ta'rif hadis. Kita mula cerita ma'udhifu ila nabi, apa yang kita nak sandar pada Nabi, perkataan, perbuatan, takrir, khalqiyah, khuluqiyah, perangai dan sifat Nabi. Nanti orang bila dia dengar macam ni, dia akan nampak hadis ni satu benda yang kita semuanya kita cuba kait dengan Nabi. Kita pun cerita ini hadis palsu, ini hadis dhaif, ini hadis hasan, ini hadis sahih. Secara ilmu dia faham, tapi secara hakikat dia tak faham. Nanti bila kita tengok dia tak boleh faham, bagaimana dia nak faham ilmu jarah dan ta'dil. Kenapa jarah didahulukan daripada ta'dil? Satu rawi apabila ulama kritik dengan kritik jarah, para ulama kita kata apa? Mencacatkan dia. Maka apabila para ulama mencacatkan satu rawi, pencacatan itu didahulukan daripada kalau ada rawi lain dibela oleh para ulama. Nanti dia tak boleh faham. Secara ilmu mungkin dia nanti kata ini adalah perbahasan ulama dan khilaf di sisi para ulama. Ada para ulama kata rawi ni para ulama kata majruh dia ni, tak terpakai. Tapi ada para ulama lain bangun membela. Maka dia tak boleh faham. Dia boleh faham ilmu, tapi dia tak boleh faham ilmu, hubungan ilmu jarah dan ta'dil itu dengan nilai makanul hadis fi tasyri' al-islami, kedudukan hadis itu di sisi syariat Islam. Dia tak boleh faham. Pasal itu dunia hari ini ramai kita hafal hadis, bila kita begitu hadis itu hadis dhaif, hadis itu hadis palsu. Kan macam ni sahabat kita tulis ni, hadis palsu. Ini hadis palsu, hadis palsu, hadis palsu. Orang bila kita kata hadis itu hadis palsu, dia tak boleh tangkap, dia tak boleh faham. Yalah, dia kata satu orang kata palsu, satu orang kata dhaif. Kita kata hadis itu dhaif, dia tak boleh faham dhaif. Yalah, dia kata dhaif boleh buat fadailul amal, dia tak boleh faham. Tetapi sangat menarik, di antara Ustaz katakan, di antara tulisan-tulisan yang bermanfaat kepada kita, iaitu seperti ini. Seperti ini, iaitu cuba nak faham hadis, faham akidah dahulu, faham makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baru faham hadis, baru belajar hadis daripada situ. Baru kita tahu, kita cuba nak memahami iman dan tanggungjawab kita kepada Rasulullah. Baru kita boleh faham apa itu hub, apa itu al-hub wal ittiba'. Kenapa kita perlu mencintai Rasulullah, dan setelah cinta baru dia pukul semangat mengikut. Orang ikut ramai, mencintai itu belum tentu. Kalau dia cinta tak, kita tak nafikan banyak orang cinta pada Nabi, tapi kadang-kadang dia gagal dalam bab ikut. Kadang-kadang yang ikut gagal pula dalam bab nak cinta. Lepas itu orang kalau cinta, kita belajar dengan filem Hindustan. Ustaz kita mengaji Pakistan lebih faham Hindustan. Mereka ini orang Hindustan ni, filem Hindustan, mereka boleh hidup tak ada makan, tapi tak boleh hidup tak ada cinta. Tak ada makan tak apa, Pakistan miskin tak apa, tapi cinta tak boleh. Mahabbati, sayang ni, dia tak boleh hidup. Tapi bila dia sayang dengan satu benda, dia nak izhar, dia nak menampakkan kesayangan dia. Dia punya sayang tu dia tak boleh sembunyi, dia kena izhar, dia kena tunjuk, dia kena zahirkan. Jadi peringkat itu ikhwatul iman memakan masa. Dan ini nama dia yang Nawawi susun pada kita, bab ikhlas dalam Riyadhus Salihin. Dia susun pada kita bab mujahadah, bab istiqamah, semua ada kaitan dengan kita.
Kalau kita boleh ikuti satu anak tangga, satu bab demi satu bab yang Nawawi susun itu, kita akan sampai pada sunnah. Membersihkan jiwa, diajak kita bertaubat, meninggalkan semua bukan sunnah Nabi, datang kepada sunnah Nabi dengan mujahadah, dengan istiqamah, dengan mengharapkan, dengan yakin, dengan takwa, dengan sabar, dengan ikhlas. Nawawi susun kepada kita satu persatu. Sebab pertempuran di antara, kan Nabi sebut dalam hadis tentang penyakit yang akan merosakkan umat, iaitu penyakit al-wahan. Apa dia? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Apa dia hub? Hub ni semua kita tahu. Satu orang bila cinta satu benda, dia tak boleh duduk diam kalau dia tak menampakkan cinta. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Kamu dah nampak melampau dah, kata Quran. Kamu dah melampau dah. Kamu dah lebih sangat cinta dengan dunia dan kamu sedang tunjuk. Bila dia tunjuk cinta dengan dunia, dia tunjuk cinta dengan dunia, maka selain daripada dunia, dia akan lupakan. Dia duduk fokus. Kita sayang pada bini mula, dia akan jadi bini kedua terabai. Bila kita tunjuk cinta pada bini yang kedua, maka yang akan makan hati bini yang pertama. Pasal itu kena tunjuk cinta pada dua-dua. Kita pula makan hati. Pasal seorang perangai elok, seorang perangai tak apa nak elok. Bila kita tunjuk cinta dengan akhirat, akan nampaklah kecintaan kita pada dunia kurang. Bila kita tunjuk cinta kita pada dunia, akan nampak kita mensisihkan akhirat. Penyakit yang membinasakan umat al-wahan hubbud dunya. Dia mengizharkan mahabbah dia tu kepada dunia sehingga akan tertutup. Akhirat ni jadi anak tiri. Orang tunjuk cinta dia kepada bid'ah, maka mensisihkan sunnah. Penyakit ni Nabi kata hubbud dunya. Hubbud dunya. Kamu telah menunjukkan cinta kamu, bal tu'thirunal hayatad dunya, melampau. Kamu dah melampau. Walhal wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu banding dengan dunia lebih baik, bukan sama baik, lebih baik dan lebih kekal. Nak banding dunia dengan akhirat, bukan duduk pada satu anak tangga, berbeza. Khairun, lebih baik. Macam mana kamu tunjuk cinta pada yang kurang baik dan kamu menyisihkan benda yang baik? Nak dapat hub dalam sunnah ni ikhwan, dia halawatul iman yang disebut dalam hadis Anas bin Malik, hadis Bukhari Muslim, tentang kita meletakkan Allah dan Rasul lebih kita cintai dari segala-galanya. Allah dan Rasul lebih kita cintai dari segala-galanya. Bukan sahaja sayang Allah dan Rasul, tapi kita menunjukkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, ini berkaitan dengan hub kita kepada Rasulullah. Dan dalam beberapa siri yang kita tengok perjalanan kita, banyak bab juga kita berlaku pertaruhan menang, dan banyak bab juga berlaku pertaruhan dan kita kalah. Kita kalah. Kekalahan yang begitu parah yang dapat ustaz buat siasatan, kenduri kahwin. Sunnah belum menang lagi. Dalam bab usalli kita menang. Dalam bab kenduri arwah kita menang. Mak dan ayah, suami dan isteri, berlakulah suatu pertaruhan. Orang Kelantan kata bergeger, bergocok, bergocok. Tapi nampaknya bab majlis perkahwinan kalah kita. Kalah kita. Majlis perkahwinan masih dikuasai oleh syaitan, dunia syaitan. Cuba antum ambil gambar majlis kahwin dan antum buat siasatan. Antum akan tengok dalam majlis kahwin ni, antum tak tahu beberapa idea dalam majlis kahwin ni main daripada siapa, antum tak tahu. Walaupun yang kahwin tu anak kita ataupun adik kita, ataupun kita sendiri.
Kita tak tahu mai ke mana. Kita sebagai pengantin ataupun kita sebagai keluarga yang menjalankan kenduri itu, Nabi ajak kita angkat nikah, Nabi ajak kita khutbah nikah, Nabi ajak kita ijab dan qabul, semua Nabi ajak. Nabi yang bagi tahu pada kita buat kenduri kahwin walaupun seekor kambing, dia yang ajak. Mana kita tahu? Dia yang ajak kita. Kenduri kahwin, orang kaya jangan letak satu kemah, orang miskin jangan letak satu kemah. Dia yang ajak. Doa barakallahu lakum, dia yang ajak. Mana kita tahu? Dia tak ajak pula barakallahu lakuma masa pergi makan kenduri tak kahwin. Masa kita pergi buka puasa rumah orang, dia tak ajak doa ni. Kawan jamu kita buka puasa kan, kita kata barakallahu lakum, terkejut tu rumah tu. Kita saya ajak buka puasa. Bukan kata tu rumah terkejut, bini dia lagi besar terkejut. Tapi bila mai kenduri kahwin, Nabi tak ajak Allahumma at'imni man saqani. Nabi tak ajak doa tu. Nabi ajak barakallahu lakum. Tapi sampai hari ini, perjalanan kahwin menuju sunnah Nabi dan mencari mardatillah belum tercapai. Walaupun dalam keluarga sunnah tu sendiri, tak tahu siapa yang menghalang. Tak tahu siapa menghalang. Secara peribadi, majlis-majlis kahwin yang pernah Ustaz lalui, pernah tengok, pernah jumpa, pernah susun sendiri, dapat merasai kewujudan syaitan. Boleh rasa syaitan ada. Ada beberapa bahagian kita terlepas kawalan. Sebagai contoh, pengantin lelaki, pengantin perempuan. Nabi kahwin bukan sekali. Salah satu dia dari segi nak membela wanita, kahwin banyak tu. Tapi daripada sudut lain, Nabi nak ajar umat macam ni urus perkahwinan. Kita habaq tadi dalam buku ni, satu benda Nabi akan ulang 3 kali. Tapi satu benda Nabi ulang lebih pada 3 kali, majlis kahwin. Dia masuk meminang Aisyah, dia start daripada mula sampai ujung. Mahar, pinang meminang, angkat nikah, panggil orang kenduri, buat kenduri kahwin. Dia start daripada A sampai Z. Dia kahwin pula dengan Ummu Habibah. Dia start daripada A sampai Z, sama. Bukan kata dia kahwin dengan Ummu Salamah, dia buat cincin bocai, dah. Dia start balik. Hantar orang masuk meminang, tanya mas kahwin, tetapkan hari, ada wali, ada saksi, ada semua, ulang balik untuk abad kepada umat. Kalau 10 kali aku kahwin pun, beginilah sistem kahwin kita gagal. Riwayat menceritakan pada hari Nabi kahwin, para sahabat datang kepada Nabi, suar tangan membaca doa barakallahu lakuma, menunjukkan Aisyah menyambut wanita-wanita yang datang, mengucapkan tahniah kepada dia. Ini tak ada dalam perkahwinan kita. Perkahwinan kita, perempuan itu pakai elok-elok dan dia tak boleh disentuh. Orang tak boleh baca doa kat dia. Kalau yang lebih parah lagi, orang putih kata chronic, more than serious. Dia pergi duduk atas pelamin tu jadi topek kongsiam sat, duduk kipas lagu tu, habis lingkup wal jahannam. Mana ada doa barakallahu lakum? Kita kata, orang kata kalau kita, yang wajib kita makan kenduri, mendoakan pengantin itu adalah sunnah. Kita kata dah, ini adalah pakej kesempurnaan. Nabi suruh kita pergi kenduri kahwin, Nabi suruh kita memenuhi jemputan walimah, Nabi mengajak kita mendoakan pengantin, Nabi suruh. Tapi dipotong, ada syaitan masuk, dia pasang muzik. Bila dia pasang muzik, dia ajak pengantin main lambat. Bila pengantin main lambat, makin lambat pengantin main, makin tak ada siapa nak doa kat dia. Lepas tu pergi duduk satu tempat, makan makanan pengantin, hidang pengantin lah, apa pengantin lah, orang pakat duduk sana. Siapa tak mencari pengantin? Last sekali habis pengantin baru jumpa kawan-kawan dia yang dekat, lepas tu nak kereta melingkup bilang kahwin terus. Ini satu perkahwinan
kahwin dia sah, tetapi menyimpang daripada maksud kahwin, perjalanan dia masih gagal, tak terlepas kita nak suruh pengantin itu dia yang sambut tetamu. Setiap tetamu masuk, salam dengan dia, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Dia mendapat doa setiap mulut orang yang hadir. Yang perempuan mendoakan pada yang perempuan. Saya ingat, mungkin Ustaz boleh bersetuju dengan saya, kita pernah menghadiri perkahwinan orang Arab. Mereka hampir mendapat benda 80%. Orang Melayu hampir 10% pun tak dapat. Tak dapat. Ini satu kegagalan. Mesti ada satu usaha masuk ke dalam masyarakat. Kena sedarkan masyarakat. Kalau belah Pulau Pinang dengan Kuala Lumpur, parah majlis kahwin. Yang bersolek anak kita ni, anak perempuan pondan. Wal'iyadzubillah. Hanya Allah tahulah nasib pondan-pondan ni macam mana di hari akhirat. Tetapi perbuatan kita mengizinkan dia datang solek anak kita, satu perbuatan yang terkutuk. Perbuatan itu salah. Siapa yang bagi tahu pengantin ni kena bersolek macam tu? Siapa yang bagi tahu? Kalau kita, pasal itu Ustaz saya katakan tadi, ada orang yang sedang pegang remote. Kalau kita pergi tanya pada mak bapak, pakcik, apa pakcik suruh anak pakcik tu dia solek macam mana tokong siam? Saya tak suruh. Siapa yang suruh ni? Tak ada siapa boleh bertanggungjawab. Tapi dia telah merubah. Kerana itu ikhwan, ma'udhifu ila Nabi, apa yang kita sandarkan hidup pada Nabi. Daripada dia bangkit, dia membaca Alhamdulillahilladzi ahyana, sampai dia tidur pula dia baca doa tidur. Kita sandarkan sunnah kehidupan itu pada seluruh yang kita kena contoh. Bukan ada salat saja, bukan ada berzikir saja, tetapi ada hidup. Rasanya daripada sini orang boleh melihat perbezaan hidup orang yang terlibat dalam kehidupan sunnah ataupun tidak terlibat. Di sini kita boleh melihat bada al-islamu ala gharibah. Kalau sekadar sembahyang, usalli, rasanya orang tak nampak kita di atas kebenaran lagi, orang nampak kita di atas kesesatan. Tapi kalau melibatkan perkara lebih dalam daripada itu, kehidupan yang kita nak bawa dan kita nak tunjuk kepada ummah. Kalau belah Pulau Pinang lah, belah sini saya tak tahu belah Pulau Pinang, kita nak pisahkan kenduri kahwin dengan majlis tahlil dan marhaban. Oh, ini boleh perang Gaza. Orang tu kata selagi aku ada, aku nak marhaban. Dan mesti ada sesuatu penjelasan. Generasi muda boleh faham, tapi dia akan sangkut bila dia nak buat kenduri kahwin dia sedangkan mak bapak dia masih hidup. Lebih-lebih yang tak boleh buat apa-apa anak perempuan. Anak perempuan yang mengaji sunnah, mengaji kuliah ni, dia nak kahwin. Dia kahwin dengan laki-laki dia suka. Tapi yang organize majlis tu pak dia dengan mak dia. Dan berbincang dengan mak bapak belah laki-laki. Sangkut. Dia sangkut dalam situ. Hak yang laki-laki ni suka kat perempuan tu, pakat-pakat dia mengaji sunnah lah dua orang ni. Dua-dua tu nak organize cara sunnah. Tapi dia pun ada dua keluarga yang tak tahu apa bala tentang sunnah ni. Maka kesian dua orang ni jadi mangsa. Tak apalah kalau dia pun jadi mangsa, sebab mak bapak takat mana dia pun nak lawan. Tetapi yang lebih memilukan, kalau mak bapak itu mengaji sunnah, anak yang menentukan untuk mak bapak, yang ini lebih memilukan. Ini lebih mendukacitakan. Karena itu untuk bawa kepahaman sunnah itu rasanya tak apa. Silakan.
Tak apa, majlis kita majlis bersantai. Dia boleh ada soal jawab, dia boleh ada. Orang nama ustaz ni bukan mesti semua benda dia boleh jawab. Tak, kan? Tak. Kan? Kita tak tahu, kita kata wallahu alam, kita ada Ustaz Ridwan kita berkongsi. Orang kata kullu soal jawab, betul lah, tapi wallahu alam pun jawapan juga. Atau Ustaz, apa pandangan Ustaz? Wallahu alam jawapan lah tu. Ini sepulah ilmi, dia juga sebahagian daripada ilmu. Ya, mungkin sahabat ada pandangan. Apa situ Ustaz katakan menarik buku yang ditulis oleh Dr. Mazhar ini, Selangkah ke Arah Memahami As-Sunnah. Bagus ya kawan. Kalau kita saya tak tahu, tapi saya baru dapat cetakan kedua 2005. Di antara isi yang dimuatkan di sini, dia ada lebih kurang buku, dia ada di sini 3 bab. Itu yang pertama, dia membahas tentang bahagian pertama, dia membahas tentang memahami iman dan tanggungjawab terhadap Ar-Rasul. Di bawah tajuk ni dia buka 4 perbincangan: makna syahadah, asas keimanan kepada Rasulullah, makna hub dan ittiba', makna ittiba' bukannya ibtida'. Sangat menarik. Kemudian dia buka bab yang kedua, langkah mengenali as-sunnah. Di bawah bab ini dia buka 3 tajuk, itu ta'rif sunnah, kepentingan memahami as-sunnah, sunnah sebagai hujah yang kukuh. Kemudian dia buka bab yang kedua, amanah dalam mengambil hadis. Dia berbincang pada kita sedikit tentang matan dan sanad, dan sedikit kajian tentang matan dan sedikit kajian tentang sanad. Bersesuaianlah dengan muka surat buku ni. Saya tidak nampak di sini Dr. Mazhar cuba nak bagi tahu pada kita dunia hadis yang luas, tapi dia nak letak satu asas kaitan memahami hadis dengan akidah. Ini pelajaran yang jarang orang buat, ikhwan. Sebenarnya itulah kalau terus dia pergi mengaji usul hadis, dia terus pergi mengaji tu, dia tak mengaji akidah Ahlussunnah. Ini yang akan jadi benda, ini akan ada dalam umat. Dia memahami, kita nampak macam Syekh Maulud kata, selalu dia kata, kamu akan dapati ramai orang seperti sunnah tetapi dia bukan sunnah. Kita tengok dia pun tentang tahlil, dia pun tentang tu, tapi tengok-tengok dia pun kata Tuhan bukan ada tempat, Tuhan duk tahu mana-mana. Tapi tahlil macam sunnah pula. Kadang-kadang sebahagian kan para asatizah menjawab, boleh semain subuh tak ada kunut, siapa kata tak boleh? Dia jawab betul lah. Kita tak cara ustaz ni jawab macam orang sunnah. Lepas dia jawab lagu tu, tengok dia paling kuat sekali, ila hadratin Nabi Al-Fatihah, la ilaha illallah. Tadi dia jawab macam tu, lah dia buat macam ni. Betul lah. Kadang-kadang sebahagian orang datang seperti sunnah, tapi belum tentu dia sunnah. Sebab sunnah dilihat pada akidah. Ahlus sunnah wal jamaah bukan dilihat pada khilaf, dilihat kepada benda yang tak khilaf. Apa dia? Akidah. Akidah mana ada khilaf? Kajian akidah kajian yang tepat. Mungkin para ulama a'immah Ahlus Sunnah ni khilaf sedikit tentang beberapa perkara yang sampai pada mereka, tetapi akidah tidak. Syafi'i dengan pendirian dia, Allah ada di mana, Abu Hanifah dengan pendirian dia, Malik dengan pendirian dia, Ahmad dengan pendirian dia. Tak ada seorang nak pergi cakap macam lain. Orang ambil ada kitab Jawi dibaca di kita mengaji pondok kan, ada kitab nama Aqidatun Najin. Kan Aqidatun Najin. Aqidatun Najin tu cerita tentang Abu Hanifah. Satu hari Abu Hanifah keluar rumah dia subuh, jumpa dengan guru dia Himad.
Kata, awak nampak duk sedih lepas subuh. Kata, awak Ustaz sedih? Abu Hanifah tanya. Kata, ada dua masalah. Satu, dahri ni orang ateis, tak ada agama. Dia cabar ulama di Baghdad pasal Tuhan. Yang kedua, semalam aku mimpi tak apa elok. Aku mimpi ladang yang cantik, tiba-tiba ada babi gila, babi hutan merosakkan tanam-tanaman. Lepas tu keluar pula singa yang garang makan babi hutan. Aku rasa mimpi ni tak elok. Abu Hanifah dikatakan masa tu umur dia 7 ke 8 tahun. Dia kata kepada guru dia kata, ini mimpi yang baik, bolehkah saya bagi takbiran? Guru dia benarkan. Kata guru dia, kata Imam Abu Hanifah, tanaman yang cantik itu ibarat negeri Baghdad. Babi gila keluar seekor animal, itulah dahri. Manakala rimau yang makan dia, itulah aku. Maka bagi aku berhujah di Masjid Baghdad. Ini ada dalam buku dibaca semua pondok. Nama dia Aqidatun Najin. Kemudian Abu Hanifah pun keluar. Dahri tanya, siapa ulama mana nak jawab? Cengak-cengak budak yang kecil ya. Orang utara kata budak kanyak. Kecil aja, umur-umur berlembik lagi. Gelak Abu Hanifah ni, Dahri gelak yang pecah perut. Ulama lain semua takut hang seorang nak jawab. Maka berlakulah soal jawab. Kata Dahri, di mana Tuhan? Abu Hanifah kata, Tuhan tidak bertempat, dia tak ada di mana-mana. Dahri gelak. Dahri kata, bolehkah ada benda tak ada tempat? Abu Hanifah kata, ada. Abu Hanifah bagi dia makan susu. Dah lawan Islam, dapat susu pula. Bagi minum susu, dia rasa. Abu Hanifah tanya, apa rasa susu tu? Halib yang kau minum ni rasa apa? Dia kata, manis, lemak, berkrim. Kata Abu Hanifah, tunjuk lemak dia ada di mana? Dia kata, aku tak boleh tunjuk lah, tapi dia ada. Bila minum rasa. Kata Abu Hanifah, demikian Tuhan, ada, boleh rasa, tapi tak tahu tak mana. Oh, tepuk tangan. Kan? Macam menuju 4 belalang. 1-0. Tanya, apa dulu daripada Tuhan? Apa kemudian daripada Tuhan? Sebelum Tuhan ada apa? Lepas daripada Tuhan ada apa? Abu Hanifah angkat jari, dia tunjuk. Kata Abu Hanifah, Tuhan tak ada dulu, tak ada kemudian. Dahri gelak. Kau, mana boleh benda ada dulu, tak ada. Abu Hanifah tunjuk jari. Apa dulu daripada anak ibu jari? Apa kemudian daripada anak jari? Jari kita duduk sang sini, ibu, yang ni anak. Sebelum ibu ada apa? Lepas anak ada apa? Abu Hanifah kata, Dahri tak ada apa. Begitulah Tuhan. Sebelum dia tak ada apa, lepas dia pun tak ada apa. 2-0. Dahri tanya, lah ni Tuhan duk buat apa? Ini dalam buku Aqidatun Najin. Kata Abu Hanifah, aku boleh jawab. Masa Dahri duk jawab tu, Dahri duduk atas mimbar masjid. Kata Abu Hanifah, bagi pula aku duduk di atas. Hang besar, aku kecil. Aku jawab Tuhan duk buat apa? Dahri turun, Abu Hanifah naik. Abu Hanifah kata, hang tahu Tuhan duk buat apa? Menurunkan hang yang sesat, menaikkan aku yang benar. Lah, Tuhan duk buat yang tu. Ini kita baca di pondok. Tetapi apabila kita naikkan sikit pembacaan kita, kita bertemu dengan satu buku memang dekat dengan Abu Hanifah, nama dia Fiqhul Akbar. Fiqh yang besar. Fiqh yang besar ni bukan fiqh duk mengaji taharah. Fiqh yang besar ni maksudnya akidah, Fiqhul Akbar. Bila kita mengaji Fiqhul Akbar, Aqidatun Najin ni kita Jawi mai pada macam ni. Abu Hanifah mana tahu baca Jawi, dia bukan orang Melayu. Abu Hanifah ni orang Parsi, duduk di Baghdad. Apabila kita baca Fiqhul Akbar, kita terkejut. Abu Hanifah dalam Fiqhul Akbar menyatakan, sesiapa menyatakan dia tak tahu Tuhan ada di mana, dia kafir. Sesiapa menyatakan
Aku tahu Tuhan ada di Arasy, tapi aku tak tahu Arasy ada di mana. Dia kafir. Sesungguhnya Tuhan itu berada di Arasy dan Arasy itu berada di atas langit dengan sifat ketinggiannya. Tetapi dalam Aqidatul Najil kata, Abu Hanifah kata Tuhan tak ada tempat. Macam mana susu tadi, ada tapi boleh rasa, tapi tak tahu tak mana. Apabila kita mula menjalani ilmu akidah, melihat kepada dalil dan sumber, kita akan bertemu dengan jalan kebenaran. Kita mula akan lihat. Tapi kitab seperti Aqidatul Najil ni semua sedang diajak di semua tempat. Ustaz, mai Ustaz. Bahagian saya nak habis dah. Jadi jemaah sekalian, ikhwan sekalian, ini adalah satu, kita panggil suatu pasal itu kita apabila kita katakan sunnah, kita maksudkan dengan keseluruhannya. Seperti mana firman Allah, udkhulu fi silmi kafah, seluruh. Kita maksudkan seluruh, daripada akidah, daripada ibadah, sampailah kepada bab akhlak kita. Kita boleh melihat di sini akhlak-akhlak yang ditunjukkan kepada kita. Dan kerana itu buku-buku seperti ini, Ustaz merasakan bahawa bagus kita baca, bagus. Yang lebih tinggi lagi, mungkin kita boleh meminta bimbingan Ustaz kita baca buku yang lebih tinggi. Tapi sebagai asas, mungkin kita boleh baca, keluarga kita boleh baca, kita pun boleh melihat bahasanya, keluarga kita boleh melihat bahasanya, bahasa Melayu, mudah faham, sebagai asas bacaan yang menjadi pelapik buku-buku seperti ini. Baik, kita ada dua tuan guru kita. Kita minta pandangan daripada Ustaz sikit. Boleh kita tambah dan kita campur sikit. Ya. Kalau macam ni, kalau macam Ustaz tahu dah sunnah lah, tapi kalau Ustaz kata Ustaz buat tahlil sikit Ustaz, Ustaz pun nak ambil yang lelaki kena buat. Ustaz tak cakap macam mana? Iyalah. Takut Ustaz. Macam mana? Wallahu ta'ala alam, hanya Allah Maha tahu. Ada dua di situlah. Satu, pasal contoh tu saya, kan? Jadi saya katakan saya tak akan buat. Minta maaf lah, saya tak akan buat. Ustaz akan sunnah. Saya tak akan buat. Tapi mungkin sebahagian orang, dia berhadapan dengan keadaan yang lain pula hal dia. Lain pula hal dia. Kita pula, sunnah ajak kita pula cuba memahami keadaan dia. Ada perkataan yang menarik ditulis oleh Ibnu Hajar dalam bab dalam Fathul Bari, ada ketika membahas kitabul iman, iaitu membahas tentang kekafiran. Ibnu Hajar menyebut satu perkataan, kalau kita tengok satu orang Islam membuat sesuatu benda kafir, kalau kita boleh takwil perbuatan dia dengan 99 takwil, cuba takwil dulu supaya hukum kafir tak kena pada dia. Sebagai contoh, kita tengok satu orang Islam masuk toko Hindu. Nak buat apa? Bukan ada kedai runcit pun, bukan ada doktor pun, dia masuk. Bila kita tengok dia masuk, kita terkejutlah. Cuba cari 99 sebab untuk faham kenapa dia masuk. Dia dipaksa kot. Dia ni bodoh sangat kot. Dia cari sedara dia kot. Apa saja. Dia ni hilang akal kot. Dia pergi baik kan? Dia pergi dakwah dia buat ke? Cari 99 sebab. Sehingga bila hilang 99 sebab, tak boleh tak bersih dah. Barulah satu tu nak mat. Dengan merujuk kepada yang ahli. Bukan lisan kita kata dia kafir, merujuk kepada yang ahli. Kita tak buat. Kita tahu larangan, kita tahu, kita menyatakan itu bid'ah, kita tahu. Dari segi imam bid'ah, dari segi idhafiyah ataupun hakikiyah, kita tahu. Kita tak buat. Tapi kalau ada orang buat, kita cuba tafsirkan dia.
kawan dia dipaksa kot. Ada. Ini pengalaman kawan kita, pak mentua dia bagi pilihan pada dia, imah nak ikut cara aku, imah hang cerai anak aku. Jadi dia berada pada satu pertimbangan yang agak dahsyat. Dia pun sayang dengan bini dia pun sayang dengan dia, tetapi pengaruh pak mentua tu kuat. Pengaruh pak mentua tu kuat. Pak mentua selalu masuk campur dalam rumah tangga. Jadi kita boleh takwil, mungkin pada masa tu dia cuba mencari satu jalan nak selamat, maka dia dipaksa buat. Daripada jauh dia saudara kita, jangan keluarkan dia daripada keluarga sunnah. Sehinggalah kita tak ada dah alasan. Mendidik atau Ustaz, dia mendidik cara tu. Iyalah. Itu bahagian kedua lah. Dia pula kena didik. Daripada segi kita takwil lah. Dari segi dia tu, ialah sampai bila nak kata kena paksa sampai bila, how long? Kan? Ialah di mana kita punya ilmu, kita punya keyakinan, kita punya mauqif kita, pendirian kita mana. Dan kalau kita tak takut, orang tua kata kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Jadi kita memang kena berpegang kepada as-sunnah. Maka mujahadah kita, perjuangan kita kena ada. Kita mendidik keluarga, mendidik anak-anak. Lepas itu silap besar kita buat apabila kita seorang yang mengaji sunnah, keluarga kita tidak disertakan dalam pelajaran ini. Yang paling penting bini kita dan kita. Dia boleh mendidik anak-anak kita. Boleh mendidik anak-anak kita. Begitu. Itu pandangan sajalah. Sedikit pemerhatian. Ya, silakan. Berkenaan dengan apa yang Ustaz sebut berkenaan dengan perkahwinan. Apa kenduri walimatul urus kita ada masalah. Saya melihat daripada pemerhatian saya lah, tak tua juga tapi pemerhatian yang saya perhatikan, faktor utama ialah wanita menjadi penggerak kepada istiadat yang hidup ni. Kerana kita kena faham lah, sifat wanita ni banyak pada benda yang bersifat solid dalam nilai keceriaan dan sebagainya. Jadi mungkin wujud luar kawalan daripada lelaki yang bergelar suami itu untuk kawal suasana. Itu dari segi pandangan saya lah. Jadi kalau sekiranya lelaki bersifat menggariskan apa yang patut kita boleh buat semasa kenduri itu, kemungkinan besar benda ini mungkin boleh dikawal. Contohlah saya saya mengahwinkan anak saya yang perempuan pertama tahun lepas. Jadi sebelum saya mengadakan upacara perkahwinan tu, saya dah panggil mak dia, dah panggil anak saya perempuan. Saya beritahu apa yang saya nak dalam upacara perkahwinan tu. Jadi dengan harapan mereka dengar, dia faham ketegasan saya dalam urusan-urusan tertentu, urusan-urusan yang berkaitan dengan urusan perkahwinan yang ada kaitan dengan masa tu lah. Jadi bila saya dah buat, saya terangkan, kerana saya tegaskan bahawa kalau dahulu saya berkahwin, kalau orang kata dahulu, saya pernahlah pada masa saya tengah orang kata sini berarak di mana dia berarak nak pergi ke rumah perempuan lah. Jadi cikgu yang yang buat kira saya kahwin dengan budak perempuan tu, dia kata, tunggu Ustaz, kelamin tak siap lagi. Saya terkejut lah. Saya jawab gini, cikgu X, kalau ada, saya balik dah ni. Saya dah akan nikah. Saya boleh balik. Saya boleh tinggalkan kawasan tempat ini dan saya balik rumah saya. Dia kata, siap. Jadi, petuk saudara saya beritahu kepada cikgu, dia kata, jangan gurau dengan cucu saudara saya ni. Dia akan buat kalau dia kata. Jadi ketegasan yang wujud dalam diri seseorang itu, walaupun nampak kasar, tetapi ia mencerminkan bahawa dalam urusan agama kita tak boleh main-main. Itu pandangan saya lah. Tapi jadi perlu wujud dalam bapa yang bergelar bapa ataupun bergelar suami, kekuatan kuat untuk mengawal
suasana dalam rumah tangga lah, bukannya queen control ke ataupun dalam keadaan itulah queen control, maknanya dia buat apa yang dia rasa itulah yang orang lain buat dalam kehidupan kahwin lah pada masa itu. Terima kasih. Jadi yang sahabat sebut ke anak tu dapat berjalan dengan elok lah. Alhamdulillah. Saya beritahu dia, saya contohlah, saya contoh lah, bukan nak menunjukkan kita ni hebat. Saya beritahu dia, kalau tak silap saya lah hadis ada sebut, sebaik-baik mas kahwin lah mas kahwin yang paling sedikit. Jadi dia minta kepada dia sendiri, anak saya dia minta kepada suami dia, kalau nak bagi mas kahwin 1 dinar emas. Jadi mana bang RM5 emas. Jadi mungkin oleh kerana keluarga tu tak mau malu sangatkan, dia bagi 2 dinar emas. Sudah memadai. Itulah. Saya beritahu pada anak saya, lepas saya kata keberkatan perkahwinan itu daripada mas kahwin yang sedikit. Alhamdulillah. Terkawal wanita. Terkawal wanita. Ada komen Ustaz? Tak ada komen, cuma saya masa kahwin tu saya nak pakai jubah ya. Tiba-tiba pakai baju di rumah, kena pakai baju Melayu saping tak. Apalah, saya pun masuk bilik tukar-tukar baju. Saya tak boleh gini ni. Mari saya perempuan, dia pula tolong saya. Macam kata Ustaz tadi, pandai lah. Dia bukan pandai ni, perempuan lagi. Sekali dia kata Ustaz tak boleh gini. Tak boleh kalau makcik, tak boleh kena orang lelaki. Orang lelaki mari pakai bedok, saya pakai lecu, pakai Kita main kat juga Ustaz. tak boleh Ustaz kena gini juga. Saya tak tahu sebenarnya. Baru balik lepas sebulan kahwin. Mak siapa di Malaysia sebulan kahwin dia. Jadi cuma masa nak kita bincang dengan keluarga si perempuan tu lah, sebab mereka nak buat juga plumbing tu lah. Jadi saya kata saya tak setuju lah. Jadi lepas saya bagi tahu kata semua benda mereka setuju, tak ada masalah. Terus tak ada suap kulit sebanyak. Ya? Tak ada suap kulit sebanyak. Tak ada lah, nggak usah kelamin. Oh, pulut ada dia masuk tapi tak tahu pulut semangat. Oh gitu. Dah dia kata suap kulit sebanyak. Saya pun suka kok. Dia kata kahwin kata saya. Aku kata mulut saya ganas, kata mulut hari satu gambar habis dah. Kata saya malu dah buat gambar, saya malu. Kata boleh nak nikah ni kalau nak gambar-gambar pakai baju gitu sudahlah, bilik terus sudahlah, bawa dekat ya. Dah adik dia ambil lah kata gitu. Tapi kalau buat nak suat sama akak lah tanya tu benar suat gitu tak. Dia pun tahu dulu tak, saya tak buat, tak mau je gabung gitu, tak mau je saya. Tak saya pula semangat, saya kau tanya kata. Benar buat gitu, dia boleh ngamuk je Ustaz gitu. Jadi saya bukan boleh bilik gitu, saya ada. Namanya pula semangat juga, saya kata. Tapi lemah lah ni macam Ustaz Wan, Ustaz Bat apa, tak ada. Semua Ustaz tu ada ngajar-ngajar masjid lah. Dia cakap dia macam sebab habis sebuah ayat, dia baca pun semua lah tu. Bid'ah adalah lah, tapi buat juga Ustaz tu, dia baca dah. Tapi kita sebab benda-benda kecil ada, tapi kalau ustaz-ustaz ni tak didik ke nyanyi nak kabur ustaz-ustaz ni bimbang jadi susah. Sebab berlaku kata di SPJ ustaz pergi boleh awak saya kan. Masjid pasal fikir SPJ tu. Ustaz dah pergi dah, saya bawa riak tu boleh pergi ustaz. Tapi last minute ni ustaz, dia cocok anak tu penuh. Dia takut kau berat nampak bahaya ni dari sunnah nak masuk kau berat ni. Dia mari lari ustaz. Sedih. Ustaz bagi komen sikit. Tadi sahabat kita cerita dalam hal kahwin kena kontrol orang perempuan tu. Kena Ustaz yang pandangan. Itu perkara biasa dalam senario masyarakat kita yang mungkin dia orang tak biasa belajar ilmu sunnah. Jadi oleh kerana uruf dan adat tu dah menguasai pemikiran mereka, dia rasa macam tak salah lah. Tapi kita yang dah ada satu bentuk pemikiran yang lain, kita merasakan dia sesuatu yang salah dan tidak perlu. Sebab dia menganggap benda itu tidak salah. Jadi berlaku percampuran antara hukum syarak dengan hukum adat.
Anda tak pastilah kalau di sebelah utara macam mana, tapi kalau di Kelantan orang-orang tua cukup kuat berpegang hukum adat. Adat, itu yang menyebabkan banyak berlaku bid'ah hukum adat. Kadang-kadang boleh pergi pada isu akidah. Isu akidah. Apa dia contoh dia? Waktu malam tak boleh beli garam, akan mewarisi kebapaan. Tak boleh apa dia lagi. Banyak tak boleh. Tapi mungkin rata-rata dia masuk dalam macam tajuk perkahwinan tadi. Tak boleh belah-belah kena makan juga pun semangat. Kalau tidak tak ada semangat, tak ada aura mengantin. Ada ustaz dia gini tak? Dia kahwin dia tu. Dia main genda, dia ni kau dengan toseh ustaz. Tapi takutlah ni pasal Melayu ni kau toseh ni jaga kan Melayu kita toseh ganak apa buat toseh ni ustaz. Jadi laki dia ustaz. Dia buat macam ini anak dia pakai baju macam ni kan? Baju Punjabi dah kahwin. Mungkin dia ni kahwin ni. Saya itu gebel. Saya suka. Dia kata, apa nak ustaz kata nak. Dia sengih suka gitu kata. Nak ustaz kata. Dia sengih suka. Dia buat apa. Dia kata lagi tu. Itu akidah ke apa. Pasal dia tahu agama saja. Kalau di Pulau Utara, dia masih ada lagi satu adat. Dia panggil dalam kahwin ni dia panggil langkah bendui. Kan kalau kakak tak kahwin lagi, adik kahwin. Jadi dia di Belah Utara ni dia ada satu dia panggil apa? Kena bagi satu persalinan kepada kakak. Kalau tak bagi persalinan, dia percaya majlis tu akan jadi kalau bahasa utara dia kata sial lah. Jadi tak elok. Jadi ada beberapa kes. Jadi yang nak kahwin ni anak-anak muda kita yang mengaji sunnah. Jadi dia jadi tersepit lah. Jadi kalau kita kata daripada awal dia kata bolehkah bagi satu persalinan pada kakak tanpa dikait dengan sial-sial ni, mungkin tak ada masalah. Tapi dia habang awal-awal. Kenapa kena bagi? Kalau tak bagi, dia kata dah jadi dah. Kenduri yang lepas-lepas nasi 5 gancang tu tiba-tiba terbalik daripada periuk. Ni dia kata tok nenek marah. Jadi daripada bagi hadiah bertukar, ini dah jadi akidah. Jadi dia ada satu kuasa lain sedang remote dipegang oleh satu pihak yang kata adat ni. Dan itu dah menjadi suatu bid'ah yang mukafirah. Ya. Suatu bid'ah yang boleh membuat kekufuran. Sebab meyakini ada kuasa lain selain pada kuasa Allah yang boleh memberikan mudarat dan manfaat. Orang kita kalau di Kelantan cukup percaya bunyi buah hatu, maknanya ada orang mati. Jadi buah hatu itu satu alamat kepada kematian seseorang. Dia Isu akidah. Itu Ustaz sekali je. Suatu isteri saya mengandung lah. Jadi saya tak tahu dia tak boleh tebuh nyamuk, tak boleh bunuh limpah, habis pun dah tak boleh bunuh. Jadi saya pun Pak kata ni bahaya ni baby. Kita orang tak apa lah. Alhamdulillah tak pernah pun. Sebenarnya saya siap kuku habis binatang-binatang yang saya bunuh tadi. Saya sengaja kuku. Lepas lahir anak tu alhamdulillah saya tunjuk ni. Ni binatang-binatang yang saya bunuh ni. Okey ya baby. Dia tunjuk gitu. Jadi sebelum masuk ngada tu saya tak tunjuk lagi. Cuma adat kita sini tak boleh. Tak boleh. Tak tahu lagi di Penang mana. Tak boleh. Lipas boleh tak? Tak boleh nak sebenarnya ayat. Betul. Sama mancing tak. Saya baru kena makan ni. Ustaz, dalam Islam mana tak ada hukum karma. Ya. Karma. Macam ada ramai orang kata kalau seorang anak ni tak hormati, tak macam derhaka kepada mak bapak, nanti bila anak besar, anak dia pula yang derhaka kepada dia. Ya. Jadi adakah
syarat itu begitu. Ya. Soalnya bercanggah dengan ayat wala tasir wasir untuk misrah. Mungkin anak yang bersalah ini akan dibawa dengan hukum yang lain. Dia kata, jadi kalau macam itu anak kata hukum tak akan jadi tasalsul, seolah berantaian. Tak akan berkesudahan. Kalau anak tu buat berapa apa itu, jadi anak dia akan buat pada pihak cucu dia akan buat pada anak ini, cicit pun buat pada cucu ini, nampak? Anak kata Islam tak ada hukum karma. Boleh tak sikit, urang sikit. Katakanlah ya, seorang anak buat derhaka kepada ibu dia, atau bapa dia. Ya. Okey. Allah Ta'ala sudah janji atau tidak balas kepada anak ini dari segi pembalasan ya. Satu. Yang kedua, ada pula pembalasan itu mari daripada anak itu disebabkan oleh perbuatan dia kepada ibu dia atau bapa dia. Adakah dia berkait ataupun dia terpisah keseluruhannya? Betul ada. Asal setengah kata, okey, boleh aku akan anakmu, kepok-kepokmu, anakmu sentiasa akan dilakukanmu. Itu kutuk karma. Jadi kita nak memberi hujah kepada benda ini sebenarnya tidak wujud. Bagaimana kita nak menghujah? Hukuman tu mungkin ada, tetapi tidak semestinya dalam bentuk si anak ini akan dirhakai oleh anak dia pula. Anak dia pula. Sebab dalam Sunan Bidawkan ada hadis Mami Dhambi ajdaru ayu ajilallahu lahu uqubah. Tidak ada suatu dosa yang lebih layak untuk Allah Ta'ala segerakan adab kecuali min huquqil walidaini wa qati'atir rahim. Derhaka pada bapa dan memutuskan silaturahim. Walaupun Nabi sebut disegerakan, tapi adakah bentuk segera itu dalam bentuk si anak dia derhaka kepada bapa dia sebab bapa dia pernah derhaka pada datuk dia? Mungkin dalam bentuk yang lain. Cuma pemahaman masyarakat kita, kalau anak dia derhaka kepada mak bapa dia, anak kepada si anak nanti akan derhaka pula kepada yang ni. Jadi tak semestinya, mungkin hukuman dalam bentuk yang lain. Jadi kalau hukum karma begitu seolah-olah orang yang derhaka ni kalau dia bertaubat pun dia hanya tunggu masa, nanti dia dalam kawan nanti anak dia akan derhaka kepada dia. Bila anak derhaka kepada dia, garanti dia pun cucu akan derhaka kepada dia. Lepas tu cicit dia. Asal semua. Jadi berantai itu satu hal. Adakah akan terputus? Maksudnya dalam konteks itu